Ada seorang individu yang saya berdialog, beliau menolak tentang nur Nabi Muhammad SAW. Beliau menyatakan dengan pasti bahawa nur Nabi SAW adalah usul akidah. Buktinya ada orang yang tersesat. Bukti yang beliau kemukakan kerana ada orang yang mempercayai bahawa Nabi Muhammad SAW itu Tuhan dan sebagainya. Dan beliau mengatakan buktinya ini sama dengan apa yang dikemukakan oleh falsafah Yunani, falsafah orang-orang Kristian dan sebagainya. Maka hal-hal seperti itu tidak menyebabkan sesuatu itu menjadi usul akidah. Walaupun beramai pun orang yang sesat berkenaan dengannya ataupun sama dengan yang kepercayaan budaya agama lain, ini tidak akan masuk dalam usul akidah. Permasalahan yang terjadi pada masa kini adalah beberapa pihak dan individu yang membincangkan tentang nur Nabi SAW seolah-olah ia bukan lagi dikira sebagai ikhtilaf yang muktabar. Ditetapkan seolah-olah secara qat'i bahawa siapa yang percaya kepada nur Nabi SAW, keawalannya, kejadiannya, bahawa alam ini tercipta daripada nur Nabi SAW, ini adalah sesat. Seolah-olah dia bukan lagi suatu ikhtilaf. Dan ini adalah suatu kebincangan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Perbincangan mengenai nur Nabi Muhammad SAW tidak pernah menjadi usul atau dasar akidah di kalangan ulama, termasuk para ulama sufi. Ada tak dalam slide? Ada. Imam Muhammad Fauzi Ar-Rumi dalam kitabnya Al-Jamalud Dayani Al-Jalali Dawani menjelaskan sesungguhnya yang dimaksudkan dengan usul akidah itu ialah segala perkara-perkara yang dihukum dengan kekufuran kepada mereka yang mengingkarinya. Maka saya kira ini juga adalah kepentingan penjelasan dan pencerahan pada pagi ini, kerana ada beberapa pihak dan individu yang melakukan kebincangan ilmu dengan memasukkan sesuatu yang bukan usul akidah sebagai usul akidah, lalu menyesatkan orang-orang lain dengan kerana itu. Ya. Sedangkan perbincangan nur Nabi SAW tidak pernah menjadi usul akidah. Ini adalah sebahagian daripada furu' agama. Dan sejak daripada awal dalam ilmu hadis, dalam pengajian hadis sendiri, berkenaan dengan ciptaan yang pertama, ini adalah sesuatu yang khilaf. Bagaimana sesuatu yang khilaf ataupun sesuatu yang ada perselisihan ulama berkenaan dengannya boleh dijadikan sebagai usul akidah? Usul akidah adalah sesuatu yang qat'i, yang tidak ada ikhtilaf di dalamnya. Contohnya sifat qidam Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah sesuatu yang qat'i. Ini usul akidah. Allah bersifat qidam, tidak boleh ada ikhtilaf. Allah bersifat qidam ataupun tidak. Akan tetapi perbincangan nur Nabi SAW di dalam lubuk-lubuk kitab-kitab para ulama sudah pun menetapkan bahawa ciptaan yang pertama adalah ikhtilaf yang muktabar, seperti mana yang disebutkan oleh Maulana Anwar Shah Al-Kashmiri. Nanti kita akan sebutkan daripada mana kitabnya, iaitu Fathul Bari. Beliau mengatakan bahawa ciptaan yang pertama daripada asal lagi dah memang menjadi ikhtilaf yang muktabar di kalangan ulama. Hatta ulama sufi tidak menjadikan ia sebagai usul akidah, tidak menjadikan ia usul i'tiqad, usul tauhid. Yakni siapa yang tidak mempercayai nur Nabi Muhammad SAW, dia kufur. Tidak ada seorang ulama yang mengatakan sedemikian, hatta ulama sufi. Siapa yang tak percaya ciptaan yang pertama adalah nur Nabi SAW, maka dia telah terkeluar daripada Islam. Tidak ada seorang ulama yang mengatakan sedemikian. Ya. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah yang terkenal dengan fiqhul hadis fi tarajumihi, beliau terkenal dengan penetapan hadis-hadis yang diletakkan di bawah tajuk-tajuk yang beliau letakkan pada penamaan bab, dan kebijaksanaan serta kejeniusan beliau dalam ilmu hadis adalah bagaimana beliau menamakan bab-bab tersebut dan senarai hadis-hadis yang diletakkan di bawah bab tersebut. Pada bab yang pertama, Sahih Bukhari, ada berkaitan dengan iman, kitabul iman. Beliau tidak meletakkan hadis yang berkaitan dengan ciptaan yang pertama di dalam kitabul iman. Beliau meletakkan di dalam kitab Bada'il Khalq. Beliau menamakan sebuah bab kitab Bada'il Khalq, kitab berkenaan dengan permulaan penciptaan, dan itu beliau letakkan setelah kitabul buyu'. Begitu juga dengan Imam Ibn Kathir membincangkan berkenaan dengan ciptaan yang pertama dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Imam Tabari meletakkan bab Ibtida'ul Khalq dalam kitabnya Tarikh At-Tabari.
dan juga ulama-ulama yang lain tidak pernah meletakkan perbincangan ciptaan yang pertama dalam usul akidah, di dalam kitab akidah mereka, dalam kitab i'tiqad mereka. Imam Baihaqi mempunyai kitab bernama Al-I'tiqad. Beliau tidak meletakkan perbincangan ciptaan pertama dalam kitab i'tiqad beliau. Imam Baihaqi meletakkannya dalam Dalailun Nubuwah. Kerana perbincangan Nur Nabi SAW adalah juga termasuk dalam genre tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW. Dan Imam Baihaqi juga terkenal dengan meletakkan hadis-hadis dalam kitab-kitabnya yang khusus, yang i'tiqad. Apakah hadis-hadisnya dalam Sunan Baihaqi, apakah hadis-hadis yang berkaitan, yakni berkaitan dengan fiqh di dalamnya. Kemudian setiap daripada kitab Imam Baihaqi menceritakan tentang apakah jenis hadis-hadis yang berada di dalamnya. Dan beliau tidak meletakkan perihal ciptaan pertama di dalam Kitabul I'tiqad. Ada seorang individu yang saya berdialog, beliau menolak tentang Nur Nabi Muhammad SAW. Beliau menyatakan dengan pasti bahawa Nur Nabi SAW adalah usul akidah. Buktinya ada orang yang tersesat. Bukti yang beliau kemukakan ada kerana ada orang yang mempercayai bahawa Nabi Muhammad SAW itu Tuhan dan sebagainya. Dan beliau mengatakan buktinya ini sama dengan apa yang dikemukakan oleh falsafah Yunani, falsafah orang-orang Kristian dan sebagainya. Maka hal-hal seperti itu tidak menyebabkan sesuatu itu menjadi usul akidah. Walaupun beramai pun orang yang sesat berkenaan dengannya ataupun sama dengan yang kepercayaan budaya agama lain, ini tidak akan masuk dalam usul akidah. Kerana ulama mempunyai disiplin, ulama mempunyai kerangka ilmunya yang mantap untuk membahagikan dan membezakan antara perkara yang menjadi usul akidah dan apakah yang menjadi perkara-perkara furu' dalam keilmuan agama kita. Seseorang tidak boleh sesuka hati memasukkan satu perkara dalam usul akidah hanya kerana bersandar kepada faktor-faktor yang rapuh. Baik, slide yang berikutnya. Nur Nabi Muhammad SAW adalah tergolong dalam hal-hal furu' dalam keilmuan Islam. Maka individu tadi saya minta beliau nyatakan, saya sudah menyatakan bahawa Imam Bukhari tidak meletakkan di dalam Kitabul Iman, bahkan dalam kitab yang lain, bahkan beliau meletakkan berkenaan dengan ciptaan pertama, ciptaan awal Nabi SAW di dalam kitabnya Tarikh Al-Bukhari. Imam Sayyuti meletakkannya dalam Khasaisul Kubra. Dan tidak ada seorang ulama akidah pun yang memasukkan perbincangan ciptaan pertama dalam perbincangan akidah. Maka saya minta beliau nyatakan kalau ada ulama yang memasukkan ciptaan pertama, perbincangan ciptaan pertama dalam usul akidah, supaya kita dapat tahu bahawa di situ ada perbezaan pendapat. Tapi sampai sekarang saya tidak mendapat jawapannya. Hal-hal furu' adalah sesuatu yang boleh berada dalam lingkungan perselisihan antara ulama, yang mana ia tidak menjejaskan akidah seseorang dalam memilih mana-mana pendapat yang diperselisihkan itu. Seperti mana ciptaan pertama sejak daripada awal perbincangan ilmu hadis, perbincangan para ulama membezakan antara kalam, arash dan juga air. Sehingga ulama juga memasukkan Nur Nabi SAW sebagai ikhtilaf yang muktabar, seperti mana Imam Badruddin Al-Aini, seperti mana Imam Maulana Anwar Shah Al-Kashmiri, seperti mana Sahibul Jawharat Tauhid Imam Ibrahim Al-Laqani, dan ramai lagi ulama yang saya akan nyatakan nanti. Mereka semua menyatakan bahawa ciptaan yang pertama adalah suatu ikhtilaf yang muktabar. Maka sesuatu yang ada ikhtilaf dia mesti masuk di dalam hal-hal furu', tidak mungkin jadi sesuatu yang qat'i sehingga ia termasuk dalam usul akidah. Hal-hal furu' adalah sesuatu yang boleh berada dalam lingkungan perselisihan antara ulama, yang mana ia tidak menjejaskan akidah seseorang dalam memilih mana-mana pendapat yang diperselisihkan itu. Seperti mana kita percaya kepada sifat wujud, maka sifat wujud wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi untuk mempercayai adakah makna wujud itu ainul wujud ataupun ainul mawjud ataupun az-zaid ala zat, adakah ianya tambahan sifat ke atas zat ataupun adakah ianya adalah ain zat, maka ia adalah perbincangan furu'. Walaupun ia perkara gaib, ia sekali-kali tidak masuk dalam usul akidah. Walaupun ia perkara gaib, perkataan wujud itu sendiri juga ada suatu sifat berkaitan dengan gaib, dan ia tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis, tidak terdapat dalam qaulus sahabi. Tapi ijma' para ulama menetapkan sifat wujud bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Perbincangan ciptaan pertama, sejak awal telah wujud perselisihan ulama mengenainya. Tidak mungkin sesuatu yang terdapat perselisihan padanya menjadi usul akidah. Maulana Anwar Shah Kashmiri dalam Al-Arfu Syazi
Syarah At-Tirmizi jilid 3 hadis nombor 2155 menegaskan bahawa nur Nabi Muhammad SAW adalah merupakan ikhtilaf yang muktabar dalam perbincangan ciptaan pertama. Permasalahan yang terjadi pada masa kini adalah beberapa pihak dan juga individu yang membincangkan tentang nur Nabi SAW seolah-olah ia bukan lagi dikira sebagai ikhtilaf yang muktabar. Ditetapkan seolah-olah secara qat'i bahawa siapa yang percaya kepada nur Nabi SAW, keawalannya, kejadiannya, bahawa alam ini tercipta daripada nur Nabi SAW, ini adalah sesat. Seolah-olah dia bukan lagi suatu ikhtilaf, dan ini adalah suatu kepincangan ilmu. Senarai ulama yang mengakui nur Nabi Muhammad SAW adalah termasuk dalam senarai ikhtilaf ciptaan pertama ialah yang pertama Imam Badruddin Al-Aini dalam Umdatul Qari, Syarah Al-Bukhari, Imam Mar'i bin Yusuf Al-Karami Al-Maqdisi Al-Hambali dalam Nuzhatun Nufus Al-Akhyar wa Matlaq Syawarif Al-Anwar dan Bahjatul Nazirin wa Ayatul Mustadillin. Kemudian Imam Zulqani dalam kitabnya Syarah Mawahid, Imam Ismail Al-Ajluni dalam Iqdu Jawhar Al-Thami, Imam Muhammad Al-Maliki dengan gelaran Al-Amirul Kabir dalam syarahnya ke atas Jawharatul Tauhid Al-Laqani. Keenam, Syekh Muhammad Zahid Al-Kausari dalam Irdam Al-Murid. Ketujuh, Syekh Abdullah Sa'id Al-Lahji dalam Muntahal Sul ala Wasaisil Wusul ila Syama'ili Ar-Rasul, al-fasl al-awwal fi jamali suwaratihi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-8, Syekh Ahmad Omar bin Hashim, mantan Direktur Azhar dan pengarang kitab Faidul Bari Syarah Sahih Bukhari dalam risalahnya berjudul Nur Muhammad. Ini adalah risalah yang dicetak oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan ketika pembentangan beliau pada beberapa tahun yang lepas.